Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Hari ini cikgu akan menerangkan masih lagi mengenai kelapa sawit. Okay, tetapi mengenai pengurusan lestari industri kelapa sawit. Okay, mula-mula dulu kita tahu dulu apakah maksud skop pengurusan lestari. Pengurusan lestari itu bermaksud pengurusan industri kelapa sawit yang tidak menjejaskan alam sekitar. Di Malaysia, pengurusan lestari termasuklah penggunaan tanah, pengurusan air sisa, kualiti udara dan pengurusan sisa kelapa sawit. Kita lihat yang pertama, penggunaan tanah. Okey. Penanaman semula dijalankan bagi mengelakkan penerokaan tanah baru. Okey, kalau kita perhatikan di tempat kita sendiri pun, ladang-ladang kelapa sawit akan diguna semula. Pokok kelapa sawit yang telah pun tua akan ditebang dan tanah yang sama, ladang yang sama akan digunakan semula untuk menanam kelapa sawit yang baru. Tujuannya adalah untuk mengelakkan penerokaan tanah baru ataupun penyahutanan. So, tidak ada ladang baru yang dibuka lah. Itu lagi akan menyelamatkan hutan yang ada di Malaysia. Okay, yang kedua ialah pengurusan air sisa. Dalam topik yang sebelum ni, cikgu ada menerangkan tentang proses pengekstrakan buah kelapa sawit. Jadi, pengekstrakan buah kelapa sawit bermula dengan proses pensterilan. Okay, proses pensterilan dia akan menggunakan air yang dididihkan untuk menghasilkan uap air bagi melembutkan buah. Jadi, air yang terhasil tu sebelum ni, kalau yang tak memikirkan alam sekitar, dia akan buang saja dalam sungai. Tapi di bawah pengurusan lestari, air kumbahan ni, air sisa ni, dia akan diproses menjadi baja organik dan juga bahan biogas. Bahan biogas ini adalah biodiesel. Okey, POME ialah singkatan bagi Palm Oil Milk Effluent. So kumbahan minyak kelapa sawit. Okey, seterusnya bagaimana pula kualiti udara di kawasan ladang kelapa sawit? Okey, kualiti udara akan meningkat secara semula jadi kerana di kawasan ladang kelapa sawit yang kita belajar sebelum ni berlaku proses fotosintesis. Jadi secara tak langsung oksigen akan dibebaskan oleh pohon-pohon kelapa sawit dan karbon dioksida yang ada di kawasan tersebut akan digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi kawasan ini secara tak langsung mempunyai kualiti udara yang baik. Okey, yang keempat, sisa kelapa sawit. Pengurusan industri kelapa sawit di Malaysia mengamalkan konsep sifar sisa ataupun zero waste, iaitu dengan menukarkan semua sisa kelapa sawit menjadi pelbagai produk yang berguna. Maknanya tiada pencemaran dihasilkan. Okay, satu pohon pokok kelapa sawit itu semuanya akan digunakan. Contohnya pelepah kelapa sawit akan dijadikan baja. Okey, pelepah tersebut apabila yang telah dipotong tu, dia akan letakkan di suatu tempat dan akan diuraikan melalui proses penampaian bakteria pengurai. Kemudian dia akan diuraikan secara semula jadi dan akan dikembalikan semula sebagai baja. Batang pokok kelapa sawit yang ditebang akan dijadikan perambut. Tandan kosong apabila buahnya telah relai akan jadi baja kompos. Tempurung buah kelapa sawit akan diguna semula dan dijadikan bahan bakar untuk mendidihkan air di kilang sawit. Sabut yang terhasil daripada tandan akan diuraikan, diracik-racikkan menjadi permaidani dan tekstil. POME iaitu air daripada sisa kumbahan kilang akan dijadikan baja organik dan biogas. Okey, di Malaysia industri kilang sawit telah mengamalkan zero waste. Okey, ini adalah iklan yang dipaparkanlah bagaimana kerajaan Malaysia mengamalkan sisa sifar ke arah industri sawit lestari.
Okey, seperti yang cikgu telah sebutkan tadi, di mana satu pohon kelapa sawit ini tidak akan dibuang ataupun disia-siakan. Okey, contohnya macam tadilah. Contohnya air sisa kumbahan daripada kilang akan diproses menjadi biogas. Okey, yang hijau ni adalah tangki biogas dan dia akan digunakan sebagai biodiesel. Biodiesel boleh menjana semula enjin-enjin yang ada dalam kilang. Okey, seterusnya tandan kosong yang telah terhasil masa selepas kita meleraikan buah akan diuraikan dan dicampur dengan tanah untuk dijadikan baja kompos dan dia akan digunakan untuk anak-anak sawit. Jadi tidak perlu lagi membeli baja yang mahal-mahal. Okey, seterusnya sabut kelapa sawit daripada tandan yang kosong itu juga akan diuraikan menjadi sabut dan sabut itu akan dikeringkan dan boleh dibuat permaidani. Okey, jadi cikgu rasa industri kelapa sawit di Malaysia sebenarnya tidak menyebabkan kelestarian alam sekitar terjejas kerana kita mengamalkan konsep zero waste. Jadi walaupun negara kita merupakan pengeluar utama bagi minyak sawit dunia, namun kita masih lagi menjaga alam sekitar kita kerana Malaysia mengamalkan konsep zero waste, iaitu tidak ada bahan ataupun sisa daripada kelapa sawit di ladang Malaysia. Okey, the end. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jadi bagi pelajar yang belum lagi subscribe channel cikgu, tolong subscribe kerana cikgu akan mengedarkan video pengajaran yang terbaru melalui channel cikgu. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum.